Assalamualaikum dan hai semua. Melalui video ini, saya akan kongsikan satu subtopik di bawah DPU 313 Digital Entrepreneurship, iaitu Business Model Canvas. Jom kita belajar apa itu Business Model Canvas atau BMC. Objektif pembelajaran melalui video ini adalah: pertama, pelajar dapat senaraikan 9 elemen dalam BMC. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan elemen dalam BMC. BMC telah diperkenalkan oleh Dr. Alex Osterwalder dan Yves Pina. BMC mempunyai 9 blok untuk membantu peniaga atau usahawan mendapatkan gambaran sebenar perniagaan yang dipilih. Kerangka BMC dan 9 elemen ini telah dipatenkan dan tidak boleh diubah ya. BMC mempunyai 9 blok. Yang pertama, Customer Segment, iaitu segmen pelanggan. Kedua, Value Proposition, iaitu tawaran nilai. Yang ketiga, Channels, iaitu saluran. Yang keempat, Customer Relationships, iaitu hubungan pelanggan. Yang kelima, Revenue Stream, iaitu aliran pendapatan. Yang keenam, Key Resources, iaitu sumber utama. Yang ketujuh, Key Activities, iaitu aktiviti utama. Yang ke-8, Key Partners, iaitu rakan atau jaringan utama. Dan yang terakhir adalah Cost Structure, iaitu struktur kos. Mari kita lihat Customer Segment dan Value Proposition terlebih dahulu. Customer Segment dan Value Proposition boleh berubah jadi nombor 1 dan nombor 2 bergantung kepada kepentingan produk. Sebagai contoh, jika produk kita berasaskan kreativiti, contohnya seperti lukisan atau barang-barang kreatif, so biasanya Value Proposition dia akan jadi nombor 1. So produk kita ni sangat istimewa, sangat special. Jadi produk nilai ni, tawaran nilai ni dia akan jadi nombor 1. Tapi jika produk kita berasaskan customer pain, produk kita adalah dari customer pain, so dia akan jadi nombor 1. So jadi kita lihat satu-satu, kita kenalkan kotak-kotak ini. So dalam customer segment, kita kena kenal pasti siapa pelanggan kita, siapa yang akan beli produk kita. Adakah pelanggan kita ni pelajar? Adakah pelanggan kita ni pekerja? Adakah pelanggan kita ni belia-belia atau guru-guru ataupun orang tua? Jadi siapa pelanggan kita? Jadi siapa yang akan membeli barangan kita? Berbalik kepada tawaran nilai. Tawaran nilai ni adalah perbincangan mengenai produk kita. Apakah masalah pelanggan yang kita boleh selesaikan? Sebagai contoh, diapers kan, jenama terkenal Pampers. Jadi dia dihasilkan melalui customer pain. So kita kena tahu why our product ni is so special. So apa yang mereka katakan mengenai produk kita? Adakah produk kita ni cantik ke? Adakah mereka katakan produk kita ni sedap ke? Okey, apa yang mereka katakan berkenaan dengan produk kita? Yang ketiga adalah channel, iaitu saluran. So saluran ni bagaimana mereka tahu wujudnya perniagaan kita. Kita jual kat mana? Adakah jual melalui mouth to mouth channel? Adakah jual melalui Facebook ke, Instagram ke, atau mana-mana social media platform? So kita guna pakai platform digital ke, seperti Shopee ke, Lazada ke, ataupun jual di kedai. So di mana kita jual? So bagaimana pelanggan ni, prospek ni, dia tahu kewujudan perniagaan kita. Kotak keempat, Customer Relationship atau hubungan pelanggan. So dalam kotak hubungan pelanggan, so bagaimana kita nak pastikan pelanggan kita ni datang lagi? Kalau pelanggan datang beli barang kita, mungkin kita boleh bagi membership ke, kita boleh offer buy one free one ke, ataupun beli 10 dapat kupon 1 lagi ke. So itu cara kita nak bina hubungan bersama pelanggan. Yang seterusnya adalah revenue stream
atau aliran pendapatan. So dalam aliran pendapatan, so bagaimana perniagaan kita ni dapat duit? So adakah melalui jualan kita ke? So adakah melalui sewaan ke? Adakah melalui penghantaran ataupun delivery service ke? Ataupun kita dapat untung ni hasil beriklan yang kita buat ke? So bagaimana bisnes kita ni dapat duit? Yang seterusnya adalah key resources atau sumber utama. Dalam key resources, kita perlu senaraikan barang-barang yang kita perlukan untuk perniagaan kita. Sebagai contoh, jika kita berniaga goreng pisang, jadi kita perlukan apa? Kita perlukan dapur, kita perlukan kuali. So kalau kita buat online FB digital business, kita mungkin perlukan komputer, kita perlukan internet, kita perlukan penghantaran. Jadi kita kena buat list. Okey, contoh lain, kalau kita perlukan rental, kita perlukan rent lah. Kedai, perlu rent Shopee, perlu Lazada. So apakah sumber utama yang kita boleh letak di blok yang ke-6? Kemudian blok yang ke-7 iaitu key activities ataupun aktiviti utama. So dalam kotak ini kita perlu kena pasti apakah aktiviti utama dalam perniagaan kita. So kita kena tahu sebagai seorang usahawan atau bakal usahawan apa yang kita buat hari-hari. Sebagai contoh, jika kita buat goreng pisang, so apa aktiviti utama? Aktiviti utamanya kita perlu dapatkan bekalan pisang, kita kena potong-potong pisang, kita kena goreng-goreng pisang. Sebagai contoh lain lah, jika kita nak buat grab food, so apa kita kena buat? Kita kena dapatkan panggilan, kita perlukan dapat senarai harga, senarai barang-barang, menunggu panggilan dan kemudiannya buat penghantaran. So itu aktiviti utama untuk grab food. Kita ambil contoh lain. Contoh kalau buat salon, kita buat apa? So kalau buat salon, biasanya hari-hari kita akan call customer untuk datang ke salon. Buat facial ke, buat makeup ke. So kita kena pasti apa aktiviti utama kita yang kita boleh senaraikan dalam blok yang ke-7. Seterusnya adalah key partners atau rakan utama atau jaringan utama. So dalam blok ini, kita perlu kena pasti siapa yang tolong kita. Sebagai contoh, kalau kita letak produk kita di Lazada, jadi rakan niaga kita adalah Lazada. Atau kita ambil barang-barang dari tempat yang supply bahan mentah makanan. Jadi dia juga merupakan key partner. So senaraikan mereka. Kenapa perlu senaraikan mereka? Sebab kita perlu tahu siapa rakan-rakan utama yang memastikan perniagaan kita ini berjalan dengan lancar. Contoh, jika saya sewa satu kedai, so penyewa itu adalah rakan utama saya. Blok yang terakhir adalah cost structure ataupun struktur kos. So dalam blok ini, kita perlu kena pasti apakah kos-kos penting dalam perniagaan kita. Contoh, jika saya ada rental, so kita sewa bangunan. Jadi sewaan itu merupakan kos kita. So kalau saya ada beli barangan mentah, itu adalah kos saya. Jika saya ada bayar pekerja, gaji tadi adalah merupakan kos untuk hidupkan perniagaan kita. So kalau ada kerugian, kita perlu beli insurans. So insurans itu pun merupakan struktur kos kita. Sekian sahaja perkongsian kali ini. Semoga pelajar-pelajar semua dapat manfaat melalui video ini dan dapat bangunkan BMC masing-masing.